Semua dah ada Berapa orang je yang datang tadi? Cikgu cek balik kehadiran. Dengar. Dengar tak? Ya. Dah. Nah boleh Okey. Okey. Cikgu start Dengar tak? Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Okey. Okey, cikgu start Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So, hari ni kita akan masuk bab 4. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Okey, dia punya butang dia ada dekat reactions tu. Okey. So, kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey, sekejap cikgu share dia punya nota. Sekejap. Okey. Okey, nampak tak? Semua nampak tak nota ni? Okey, nampak tak? Nampak. Okey, bagus. Okey, so kita masuk bab 4, iaitu kereaktifan logam. Nampak. Dalam bab 4 ni kita akan belajar tentang kepelbagaian mineral. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mineral? Okey, apa perbezaan antara unsur dengan sebatian? Kemudian kita akan belajar nama-nama logam. Okey, dan kita akan belajar tentang tindak balas logam. Okey, tindak balas logam ada 3 jenis. Okey, tindak balas logam dengan oksigen, iaitu apabila logam dibakar bersama dengan oksigen. Kemudian kita ada yang kedua, tindak balas logam dengan asid. Apabila logam ni dicampurkan dengan asid, so akan menghasilkan apa? Okey, kemudian kita akan belajar tentang tindak balas apabila logam ni dipanaskan. So dia akan menghasilkan garam ke, karbon dioksida ke. Okey. Kemudian tengok, kita akan belajar tentang kaedah menguji kehadiran gas. Kemudian kita akan belajar tentang siri kereaktifan logam. Okey, kita cuba masuk sampai sini hari ni. Okey, boleh? Okey, so kita start Okey. Okey, untuk 4.1 iaitu kepelbagaian mineral, apa yang awak kena tahu dalam 4.1 ni adalah apa yang dimaksudkan dengan mineral. Okey, mineral adalah unsur. Okey, unsur ni terdiri daripada satu jenis atom, ataupun sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan komposisi kimia tertentu. Maksudnya, segala mineral yang ada dekat dalam kita punya muka bumi ni, dekat dalam perut bumi ni wujud sama ada dalam bentuk unsur ataupun sebatian. Dan apabila wujudnya sebagai bentuk unsur dan sebatian, dia akan wujud dalam bentuk pepejal. Dia tak ada dalam bentuk cecair. So, apa perbezaan antara unsur dengan sebatian? Okey, unsur terdiri daripada satu jenis atom je. Maksudnya satu jenis unsur saja. Kalau emas, semua molekul tu, atom-atom tu adalah emas. Okey, dia tak ada campuran mana-mana atom yang lain. Okey, kalau sebatian terdiri daripada dua ataupun lebih jenis atom. Contohnya yang dekat dalam jadual ni. Okey, dalam jadual ni, ini adalah antara nama-nama logam yang popular yang selalu ditanya dalam soalan PT3. Okey, dan logam ni adalah jenis sebatian. Okey, terdiri daripada dua ataupun lebih jenis atom. Okey. Apa yang dia buat, kalau sebatian dia terdiri daripada dua jenis unsur. Okey, apa dia unsur dia? Macam contoh cikgu ambil. Nama biasa dia, nama common dia adalah hematite. Okey, kemudian nama saintifik dia adalah ferrum oxida. Okey, gabungan daripada unsur apa? Daripada ferrum dengan oksigen. Okey, bila ada dua sahaja unsur, yang berlainan, automatik dia akan jadi sebatian. Kalau unsur, contohnya dia tak ada ni. Kalau emas, dia punya molekul dia semua aurum. Okey, dia tak ada gabungan unsur apa-apa. Kalau cassiterite, ataupun nama common dia yang lain yang awak biasa dengar adalah biji timah. Okey, kalau biji timah,
dia terdiri daripada unsur stannum, logam stannum yang dibakar bersama oksigen. Tu yang jadi biji timah yang boleh buat biji shilling awak tu. Okey. Kemudian kuartza. Kuartza adalah nama biasa. Okey, nama saintifik dia adalah silikon dioksida. Terdiri daripada silikon. Silikon ni bukan logam ya. Okey, dan oksigen. Kuartza ni selalu digunakan dalam pembuatan cermin. Okey, boksit ataupun nama dia biji besi. Okey. Nama lain dia adalah aluminium oksida yang terdiri daripada unsur aluminium dengan oksigen. Boleh? Okey. Jangan risau. Kalau tak sempat salin tak apa. Cikgu dah letakkan dekat dalam awak punya Google Classroom. Nanti kita akan pergi kat Google Classroom. Okey. Tengok ni. Tindak balas logam. Okey. Tindak balas logam dia ada 3 jenis. Okey. Kita akan masuk satu demi satu. Okey. Mula-mula tindak balas logam bersama dengan oksigen. Okey. Bila tindak balas logam dengan oksigen, dia akan menghasilkan satu bahan yang dipanggil garam oksida. Okey. Di mana logam ni, apa-apa jenis logam dalam siri kreatifan logam tu dibakar bersama dengan oksigen untuk menghasilkan logam oksida. Okey. Contohnya cikgu tunjuk kat sini. Kalau kalsium campur oksigen akan menghasilkan kalsium oksida. Kalau natrium campur oksigen akan menghasilkan natrium oksida. Okey, tengok dia ambil nama logam kat depan ni, dia tukarkan oksigen jadi oksida. Okey. Kalau aluminium oksigen, aluminium campur dengan oksigen dibakar bersama oksigen menghasilkan aluminium oksida. Okey. Kalau ferrum oksida. Kalau magnesium ni, yang cikgu kosongkan ni, dia akan jadi apa? Magnesium oksida. Okey, bagus. Magnesium oksida. Okey, kalau helium oksida. Okey, boleh? Okey. So, itu yang pertama. Okey, tindak balas yang kedua adalah tindak balas logam dengan asid. Okey. Tindak balas logam dengan asid ni bergantung kepada jenis asid dia tu. Kalau asid dia asid hidroklorik, garam yang dihasilkan tu adalah garam klorida. Kalau asid yang digunakan tu adalah asid sulfurik, garam yang terhasil tu adalah garam sulfida. Okey. Kalau asid yang digunakan tu adalah asid nitrik, okey, dia akan jadi garam nitrik. Okey, boleh? Okey, kita tengok satu-satu dia punya tindak balas. Okey. Kalau asid logam tu bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan garam klorida, hidrogen dengan air. Hidrogen ni dalam bentuk gas. Dalam bentuk gelembung-gelembung udara. Okey. Dan dia akan hasilkan wap air. Okey. So, apa-apa jenis logam yang bertindak balas dengan asid hidroklorik, awak cuma ambil sahaja nama logam yang dekat depan ni. Okey, isikan semula dekat sebelah ni, dekat hasil dia, dan tukarkan klorik ni jadi klorida. So dia akan jadi nama garam dia. Okey, kalau contoh kat sini, kalsium tambah asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida tambah hidrogen dan air. Okey, kalau kita guna logam dia natrium, okey, so dia akan jadi natrium, okey, klorida. Kita tukarkan klorik ni jadi klorida tambah hidrogen dan air. Hidrogen dengan air ni adalah benda yang wajib. Yang wajib keluar apabila logam, okey, dia bertindak balas dengan asid. So tak kisah dia guna asid apa sekalipun, dia punya yang belakang ni hidrogen dengan air wajib sama. Okey, kemudian tengok aluminium campur asid hidroklorik. Jadi aluminium klorida campur hidrogen campur air. Okey, kemudian ferrum campur asid hidroklorik, dia akan jadi ferrum klorida campur hidrogen campur air. Okey, kalau magnesium dia jadi apa? Magnesium klorida. Okey, magnesium klorida campur Hidrogen campur air. Hidrogen Okey, campur bagus. air. Okey, kemudian kita tengok kalau dia bertindak balas dengan asid sulfurik. Tadi kita belajar asid hidroklorik, betul? Okey, sekarang dia bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey, dia menghasilkan garam sulfida.
Okey, kalau tadi klorik jadi klorida, ni kita ambil sulfurik jadi sulfida. Sulfida. Belakang ni sama je hidrogen dengan air. Okey, tengok. Kalau ni kalsium campur asid sulfurik jadi kalsium sulfida. Okey, campur hidrogen, campur air. Kalau natrium campur asid sulfurik jadi natrium sulfida, campur hidrogen, campur air. Kalau aluminium campur asid sulfurik jadi Aluminium sulfida. aluminium sulfida Campur hidrogen, campur air. ya hidrogen Campur campur hidrogen, air. campur air. Okey, bagus. Kalau ferrum akan jadi Ferrum sulfida. sulfida campur Sulfida. Campur hidrogen. campur hidrogen Hidrogen campur air. Okey. So boleh. Okey. Itu Boleh. kalau asid sulfurik. Okey, kalau asid nitrik dia ada 3 jenis asid. Dia akan ulang-ulang asid yang sama. Okey. Kalau asid nitrik kita tak ada asid nitrada, tak ada. Kita akan tukarkan nitrik jadi nitrit. Okey. So kalau kalsium campur asid nitrik, okey, ambil kalsium ni ganti kat sini, nitrik jadi nitrit. Belakang dia sama. Hidrogen campur air. Okey. Kalau natrium campur asid nitrik, okey, dia akan jadi natrium nitrit campur hidrogen campur air. Kalau aluminium campur asid nitrik, dia akan jadi apa? Aluminium nitrit. Nitrit campur Nitrit. Campur hidrogen, campur air. campur hidrogen campur air. Air. Kemudian kita tengok bawah ni. Okey. Yang ini adalah tindak balas ketiga apabila logam karbonat dipanaskan bersama dengan oksigen. Okey. Anak panah ni, yang ni, ini adalah tanda bahawa logam karbonat ni dipanaskan. Okey, iaitu dibakar bersama oksigen. Contoh, kalsium karbonat. Okey, dia akan menghasilkan kalsium oksida. Tengok, dia menghasilkan garam oksida dan karbon dioksida kan. So, dia akan menghasilkan kalsium oksida dengan karbon dioksida. Okey. Kemudian kalau natrium karbonat, dia akan menghasilkan natrium oksida dengan karbon dioksida. Kalau magnesium karbonat, dia akan menghasilkan magnesium oksida, okey, dengan karbon dioksida. Okey. Selain daripada awak tahu tindak balas logam, okey, awak akan ditanya tentang kehadiran gas. Macam mana awak nak tahu, awak nak uji setiap satu gas tu? Okey, antara gas yang popular dekat dalam soalan PCP adalah 3 ni. Karbon dioksida, Karbon. okey, gas hidrogen dan oksigen. Okey. So macam mana nak uji dia? Okey, tengok. Kalau dalam tindak balas ni, okey, tindak balasan ni dia menghasilkan karbon dioksida, betul tak? Okey. Jadi macam mana kita nak uji kehadiran gas karbon dioksida ni? Pertama dengan menggunakan air kapur. Okey, apa yang terjadi pada air kapur tu? Okey, kalau ada kehadiran karbon dioksida, okey, air kapur yang jernih tadi, macam air kosong tadi, akan bertukar menjadi keruh. Itu dia punya pemerhatian dia. Okey. Kemudian yang kedua adalah gas hidrogen. Okey, kita tengok dekat yang atas tadi. Okey, nampak tak? Dia menghasilkan hidrogen dan air, betul? Okey. Gas hidrogen ni, okey, kita kena uji. Dan nak uji guna apa? Okey, kalau gas hidrogen, okey, gunakan kayu uji menyala. Okey. Apa yang terjadi pada kayu uji menyala? Kayu uji tu akan terpadam dan bunyi pop akan dihasilkan. Boleh Okey. Kemudian gas oksigen, okey. Macam mana nak detect dia? Kena gunakan kayu uji berbara, okey. Dan kayu uji yang berbara ni akan menyala semula. Okey, apa beza kayu uji berbara dengan kayu uji menyala? Okey. Kalau kayu uji menyala, kayu uji tu api dia masih ada lagi. Kalau kayu uji berbara, okey, kayu uji tu dia dah tak ada api dah, dia tinggal bara dia yang warna merah-merah tu saja.
Yang macam mancis tu bila dah hilang api kan ada macam warna merah tu kan. Itu adalah baru. So itu kegunaan dia. Awak jangan terbalik pula. Sebab ada setengah pelajar dia akan terbalik. Gas hidrogen guna kayu uji berbara. Gas oksigen pula kayu uji menyala. Salah So kalau gas oksigen kayu uji berbara. Okay, kena ingat tu. Okay. Jadi cikgu nak awak salin yang cikgu highlight dengan warna biru ni. Dekat dalam ada buku tulis tak? Buku tulis ke kertas ke? Ada. Ada. Okay. So salin yang ni. Yang atas-atas tu tak apa. Yang atas-atas tu nanti cikgu akan Muak tu. dalam Google Classroom. Dari mana cikgu? Salin yang ni. Yang cikgu highlightkan dengan warna biru ni. Dengan kertas cikgu ni. Yang warna biru tu je. Ya, yang warna biru ni. Yang buat pandai jadi lagu rap lah sih. Okay, kalau yang mana dah salin bagi tahu cikgu Baik. Dah. Belum. Belum. Dah. Okey. So kita masuk. Belum. Okey. Okey, sudah. Okey, dah. Okey. So kita masuk 4.2 pula.
Okey, 4.2 ni sikit je, lepas tu kita akan buat latihan. Okey, tengok. Okey, apa yang awak kena tahu dalam siri keaktifan logam ni? Pertama, awak kena tahu apa yang dimaksudkan dengan senarai siri keaktifan logam. Okey, siri keaktifan logam ni adalah satu senarai logam. Okey, dia disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Okey, tengok ni. Okey, dia ada satu senarai logam start daripada huruf K sampai huruf AG, okey, dan anak dia panah dia adalah anak panah ke bawah. Okey, bila anak panah ke bawah ni dia menunjukkan okey, semakin bawah susunan logam, tengok ni. Okey, semakin bawah susunan logam, semakin kurang kereaktifan logam. Makin kurang. Berdasarkan apa? Okey, semua logam ni boleh bertindak balas dengan oksigen. Jadi, saintis dia kaji. Dia bakar setiap satu daripada logam ni dengan oksigen dan dia kaji mana logam yang paling reaktif akan berada dekat atas dan mana logam yang kurang reaktif, paling kurang reaktif akan berada dekat bawah. Ya, betul. Okey, bagus. Okey, tengok ni. So, macam mana nak hafal? Okey, dalam exam, dia takkan bagi susunan logam ni. Dia akan terus bagi soalan. Jadi, apa yang awak kena buat adalah awak kena hafal sendiri satu-satu logam ni. Okey, kenapa cikgu highlightkan karbon dengan hidrogen? Sebab karbon dengan hidrogen ni adalah bukan logam tetapi dia masukkan dalam senarai kereaktifan logam ni sebab dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, karbon dengan hidrogen nanti kita akan belajar dalam 4.3. Okey, tengok. Kemudian macam mana nak tahu? Okey, awak kena tahu nama-nama logam. K ni untuk apa, Na ni untuk apa, Ca ni untuk apa. Okey, kalau K ni untuk kalium, Na untuk natrium, Ca untuk kalsium, Mg untuk magnesium, Al untuk aluminium, okey, Zn untuk zinc, Fe, C ni untuk karbon, Zn untuk zinc, H untuk hidrogen, Fe untuk ferrum, Sn untuk stannum, Pb untuk lambum, Cu untuk cuprum, okey, Hg untuk hygerium ataupun nama lainnya mercury. Nama biasa dia mercury okey. Kemudian Ag adalah aurum. Okey. Iaitu emas. Okey. So macam mana nak hafal? Argentum tu perak, silver, warna silver. Itu argentum. Okey. Jadi macam mana nak hafal? Cikgu dah tuliskan akronim yang senang. Okey. Ini. Kalau nak kahwin mesti ada zakat, fitrah, saham, pelaburan, cuti. Cuti ni dia ambil daripada CU kat sini. Sebagai cuti. Tapi nama bahasa Melayu dia kuprum. Ejaan dia macam tu. Kalau nama bahasa Inggeris dia copper. Okey. Cuti haji dia ambil daripada perkataan HG iaitu haji. Okey, mercury. Agar, AG, AU, awesome. Dia ambil daripada perkataan AW tu. Awesome. Okay, so senang lah awak nak hafal. Okay, jadi bila dalam exam, janganlah awak tulis pula yang akronim dalam kurungan ni. Awak kena tulis nama penuh logam ni. Kalau soalan dia berkenaan kalium, tulislah kalium. Janganlah tulis perkataan kalau. Boleh? Okey. So kalau soalan dia keluar magnesium, tulislah perkataan magnesium. Okey. Ada juga soalan dia bagi beberapa tindak balas. Katakan dia kata dalam sebuah eksperimen dia gunakan kalium, magnesium dengan zinc. Kemudian dia akan suruh awak susun ikut kereaktifan dia sama ada menaik ataupun menurun. So awak kena susunlah. Kalau menaik, mula daripada yang paling lemah pergi yang paling reaktif. Kalau susunan dia menurun, bermula daripada yang paling reaktif sampailah yang ke paling lemah. Boleh? Boleh tak? Malam-malam. Okey. So tengok ni. Semua ni okey. Logam ni disusun berdasarkan kecergasan logam apabila dia bertindak balas dengan oksigen. Boleh? Okey. So apa yang cikgu nak awak buat? Sekejap ya, cikgu kecilkan sikit. Tadi sebelum. Okay. Cikgu nak awak salin ni. Maksud siri kereaktifan logam. Okey, sekejap ya, cikgu highlightkan. Semua. Okay, bukan semua. Cikgu nak awak salin ni. Yang cikgu highlight dengan warna kelabu ni. Okey.
Kemudian gambar ni salin dan sebelah gambar ni awak buat yang macam cikgu ni. Okey. Okay, so senang nak hafal. Okay, so salin yang warna kelabu ni saja dengan ni. Yang bawah ni tak perlu. Yang bawah ni tak perlu salin. Salin yang kelabu saja. Dengan gambar ni Okay. Tanda. Tak buka ke ni? Jadi bulat warna hijau tu kena salin kau ah? Ya, kena salin. Yang ni penting ni. Okay. Yang penting dia adalah ni. Dia punya anak panah yang warna oranye ni. Tengok dia punya bawah ni kereaktifan berkurang. Maksudnya logam yang atas ni reaktif, logam yang kat bawah ni tak reaktif. Katakan kalau cikgu masukkan, kalau cikgu bakar K dengan AU ni, okey, kalium dengan aurum ni, kalium ni akan terbakar dengan nyalaan yang sangat terang, manakala AU ni hanya akan keluar bara sahaja. So nak tunjuk betapa tak reaktifnya AU ni, aurum ni tadi. Okay, so salin yang tu saja. Hei, sini dulu. Hei. Mak ikut. Masalah tak apa-apa ni. Mak itu malam. Orang dah kata dah.
Jawab ada lebih kurang 8 minit Lepas tu, okay, kita akan masuk Google Classroom untuk jawab soalan. Okay, sesiapa yang masih belum lagi masuk Google Classroom cikgu, boleh ambil dia punya kod kelas dia dekat dalam grup yang PTIM bagi tu. Okay, sesiapa yang dah siap salin, boleh terus buka Google Classroom. Okay, dekat status yang baru tu, okay, ada satu post mengenai soalan untuk malam ni. So, jawab yang tu ikut arahan satu-satu. Yang mana? Tak bukan. Kata yang satu beli tu. Gila dah yang apa. Kau kata bagi latihan, cikgu kata. Dia bagi latihan. Nota.